Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Daripada montaj pembukaan tadi, setengah orang mungkin dah tahulah bahawa kita pergi meronda-ronda ke Pantai Timur lah. Kita pergi daripada Kuala Lumpur, ikut jalan dalam, Central Spine Road, pergi ke arah Gua Musang, kemudian Kuala Krai dan akhirnya ke Kota Baru. Dan hari ini kita menggunakan Isuzu D-Max V-Cross. Kerana hari ini kita nak bercerita tentang pickup truck. Ramai juga antara kita yang mungkin telah teringin di pickup truck, ini termasuk saya sendiri. Tapi pickup truck ni adalah satu produk yang sebenarnya penuh dengan kompromi. Dan kalau kita salah pilih, mungkin akan menjadikan pengalaman kita tidak begitu menyeronokkan. Jadi ini 5 perkara yang perlu anda fikirkan sebelum anda komit untuk membeli sebuah pickup truck. Kebanyakan kita lah, bila kita tengok pickup truck kan, kita berasa macam, wah, ini satu produk yang best, yang boleh kita gunakan untuk pergi ke mana-mana saja, untuk berseronok, nak pergi beriadah dengan keluarga, dan juga kita boleh gunakannya untuk kerja lah. So, ia nampak seperti satu produk yang sangat versatile dan praktikal, dan memang betul. Tetapi satu produk yang mempunyai banyak versatility, juga mempunyai banyak kompromi. Jadi dari segi konsepnya, sebuah pickup truck ni asasnya ialah sebuah kenderaan pengangkutan barang lah. Terutama sekali kalau kita tengok jenis single cab. Daripada situlah kita kena fikirkan. Yang pertama sekali, kenapa kita membeli pickup truck ni? Yang pertama sekali kita kena fikirkan sama ada kita membelikan pickup truck ni untuk kerja ataupun untuk riadah dengan keluarga ataupun kompromi kedua-duanya sekali. Kalau untuk kerja, memang kita tak ada pilihan. Yang sebaik-baiknya ialah untuk menggunakan jenis single cab. Terutama sekali kalau kerja kita ialah mengangkat barang. Mungkin kita berniaga, kita nak angkat barang daripada pembekal kepada pasaran, itu yang paling terbaik sekali. Kerana yang single cab ni dia ada hanya satu lagi je tempat penumpang kat sebelah dia, dan orang itu mungkin akan jadi pembantu kita lah untuk angkat turun barang. Tetapi kalau kerja kita ni, mungkin kita kerja maintenance kilang ke, kita jaga pipeline ke, ataupun tak tahulah apalah kerja yang anda buat, perkhidmatan, dan anda memerlukan lebih daripada seorang pembantu. Mungkin ada kepakaran yang tambahan yang perlu ada dalam pickup truck. Jadi kena beli jenis dual cab, dan juga kena compromise lah dari segi dia punya truck bed lah, ataupun ruang pembawa barang tu mungkin kecil sikit. Kalau untuk kegunaan keluarga, tak ada pilihan lain, memang kena twin cab dan kena cari yang paling selesa. Sebab ini semua akan datang ada implikasi yang lain, termasuklah kos, termasuk spesifikasi dan pelbagai-bagai lagi. Yang kedua pula, iaitu spesifikasi enjin lah, terutama sekali, maksudnya spesifikasi teknikal lah kepada saya. Iaitu kalau kata kita memerlukan sebuah produk yang untuk memang angkat barang kan? Untuk angkat barang-barang yang kita bawa tu barang-barang yang berat pula. Sebagai contohnya, kalau kita membawa baja ni satu benda yang padat, ataupun kita membawa tanah atau batu atau benda-benda macam itulah, benda-benda yang berat ni, kita sememang, ataupun kita tinggal di kawasan yang berbukit. Kalau awak sebagai petani di Cameron Highland ke, ataupun di Sabah dan di Sarawak, duduk di Ranau, Kundasang sana tu, jadi kebanyakan pickup truck yang dipilih di sana ialah yang mempunyai enjin yang besar dan mempunyai torque yang banyak. Sekarang ni sebagai contoh, bila kita tengok Isuzu D-Max ni, enjin dia kecil 1.9 liter, tapi dia juga ada enjin yang besar 3 liter. Dia punya torque dia lebih kurang sama. Kenapa? Sebab untuk mereka yang menggunakan kenderaan ini untuk mengangkat barang, mereka akan memilih, dan juga di kawasan-kawasan yang berbukit, mereka akan memilih yang enjin besar tu. Kerana bila dia menggunakan enjin besar, enjin tu dia tak perlu bekerja begitu kuat, ataupun RPM dia tak begitu tinggi. Jadi enjin tu boleh lebih tahan lama dan boleh lebih tahan lasak. Tapi terlebih bayarlah road tax dah, sebab kenderaan tu memang enjin dia besar. Tapi kalau awak kerja angkat barang di kawasan berbukit, barang-barang berat yang padat, memang tak ada pilihan. Tapi kalau bawa barang-barang macam setengah orang, dia punya servis dia ialah repair tayar lori pecah di jalan ke, ataupun dia buat maintenance pipeline ke. Peralatan yang dia bawa mungkin tak berat, tetapi peralatan-peralatan yang mahal, yang memerlukan ruang simpanan. So boleh pakai yang dual cab. Yang enjin kecil pun tak apa, sebab dia orang tidak perlukan kuasa yang begitu banyak dan torque yang begitu banyak, dan adalah juga penting untuk mencari enjin antara besar dan kecil itu yang mana mempunyai kos penyelenggaraan yang lebih rendah. Dan of course kotak gear semua tu kena fikirkan lah, tengok dia punya rating, suspension, yang masuk dalam grup-grup, tengok mana yang paling lasak, yang mana yang paling sesuai dengan kita, mana yang lebih selesa. Sebab kadang-kadang kita tak mau lasak, kita mau selesa.
keduanya, spesifikasi ruang kargo. Dia ada dua pilihan lah. Long bed dengan short bed lah. Yang single cab, long bed. Yang dual cab, short bed. Kalau di Thailand kita tengok dia ada yang intermediate punya, iaitu dia ada 1.5 cab. Jadi di Thailand ni, pickup truck jenis 1.5 cab ni lebih banyak dipilih kerana dia orang banyak menggunakan pickup untuk perniagaan. Banyaknya agricultural business lah. So dia membawa barang-barang mentah ataupun produk agriculture daripada ladang ke pasaran. Jadi untuk itu mereka memerlukan ruang yang banyak, kena boleh bawa barang yang banyak dan barang yang berat. So kebanyakan di Thailand dia orang modify dia punya suspension untuk membawa barang yang lebih dengan damper extra, leaf spring extra dan sebagainya lah. Dan dia orang juga menggunakan 1.5 cab sebab ada ruang sikit kat bahagian belakang tu untuk bawa barang-barang sikit-sikit lah, dan untuk mungkin orang tidur dalam pickup truck sementara dalam perjalanan ke pasaran. So kita kat Malaysia kurang sikit, kita either pilih single cab ataupun dual cab. Yang mana lebih sesuai terpulang kepada barang kita nak bawa dan macam mana cara penggunaannya. Dan yang keempat ni, kos lenggara. Jadi kos lenggara ni satu benda yang penting kalau kita menggunakan truk tu dengan banyak. Sebab apa? Setengah-setengah jenama memang direka bentuk ataupun dia punya pricing structure dia ialah untuk menjadikan ianya sesuai untuk kenderaan komersial. Maksudnya dia punya orang panggil barang-barang yang selalu kena tukar. Oil filter, minyak, fuel filter, air filter dan brake pad, semua harga dia cukup menarik dan boleh digunakan dan tanpa terasa terlalu mahal. Dan mereka ni memang selalunya bila barang-barang besar, dia punya kos dia akan lebih mahal lah, sebab itu barang-barang dia lasak kan, enjin tu lasak sebab barang-barang besar kalau nak kena ganti kos dia tinggi, tapi barang-barang kecil kos dia lebih rendah. Ada juga setengah pickup yang memang direka bentuk untuk canggih. Jadi ada setengah yang punya kotak gear yang banyak, kotak gear yang canggih, enjin turbo, enjin kecil. So kena pilih yang betul-betul, sebab kalau kita dah commit dengan benda tu, kalau untuk kita penggunaan keluarga selalunya tak ada masalah sangat. Tapi kalau untuk kerja memang kena fikir betul-betul, sebab setengah pickup lebih sesuai digunakan oleh banyak tangan, setengah tak apa sesuai sangat. Dan yang kelima, ini yang terakhir sekali adalah ciri keselamatan dan ciri keselesaan. Mungkinlah orang yang membeli pickup truck tu untuk company dia tidak memikirkan ciri keselesaan. Tapi sebenarnya ciri keselesaan juga penting untuk pekerja kerana ia boleh meningkatkan produktiviti. Terutama sekali kalau kerja dia orang ialah membawa benda tu ataupun pickup tu jarak jauh, hantar barang, ambil barang. So dengan keselesaan, dengan ciri keselamatan tambahan, kita boleh mengurangkan risiko kepenatan. Bila penat ni kadang-kadang dia buat silap, dia cuai, berlaku kemalangan, kerosakan dan macam-macam lagi ciri-ciri ataupun masalah-masalah yang boleh timbul. So sebenarnya ciri keselesaan dan ciri keselamatan ni mungkinlah lebih penting untuk keluarga, terutama sekali kalau yang ciri-ciri hiburan. Tapi pada saya ciri keselamatan dan keselesaan yang asas seperti NVH yang elok, sitting position yang elok, vision yang elok, auto emergency braking, apa benda sini semua sangatlah membantu untuk pihak syarikat kerana ia boleh mengurangkan kos yang tak dijangka seperti kos repair, kemalangan dan juga aksiden. Ini juga benda-benda yang sangat penting untuk kita fikirkan. Okey, sampai situ saja. Sebelum tu kita nak cerita sikit tentang D-Max V-Cross ni. Pada saya D-Max V-Cross ni antara produk yang cukup menarik untuk kegunaan keluarga sebab yang mempunyai enjin yang sub 2 liter. Enjin kecil ni nampak macam, pada saya lah untuk kegunaan biasa cukup menarik pasal ia punya fuel economy cukup cantik dan ia datang dengan ciri-ciri keselamatan seperti adaptive cruise control yang sampai level 2. Maksudnya dia boleh ikut kenderaan sampai berhenti. Cuma perbezaan dia tidak ada auto brake hold pasal dia masih lagi menggunakan manual handbrake. Cuma itu saja, bila kita dah berhenti dalam traffic jam dia akan berbunyi buzzer, kita kena tekan brake, kalau tidak dia akan gelongsor ke depan dan mungkin langgar kita depan, tapi mungkin tidak sebab dia ada auto emergency braking, tapi saya tak pernah try lah. Dan juga dia punya keselesaan juga cukup bagus dan ada beberapa ciri yang menarik seperti ciri audio. Di atas bumbung atau kepala kita tu ada speaker kecil yang memang bila kita pandu, kita macam mungkin kita tak perasan tapi sedar-sedar bunyi dia, audio system dia berasa lebih best daripada biasa dan lebih jelas, terutamanya audio untuk suara. Saya suka dengar podcast dalam kereta, jadi itu adalah satu ciri yang saya rasa agak signifikan untuk difikirkan. Dan yang keduanya, dia ada tempat simpan barang di bawah kerusi belakang. Itu untuk barang-barang berharga yang kecil lah. So, satu ciri yang mungkin tak begitu penting untuk setengah orang,
tapi mungkin penting juga sebab anything yang boleh membantu casual theft ataupun pencurian yang tak dirancang ni adalah satu yang agak bagus juga. Dan of course untuk Isuzu, dia suka bagi sliding tray untuk dia punya cargo bed. So kalau you nak bawa barang-barang berat dan you seorang-seorang adalah lebih mudah, kerana that sliding tray itu memang sangat-sangat membantu kita untuk tolak barang masuk ke dalam dan tarik keluar. Sebagai contoh, kalau kita nak beli ikan banyak ke, bawa simen ke, beli tanah kompos ke, baja ke, ataupun cat ke dalam tin besar-besar, lebih senang untuk kita meletakkan benda tu ke dalam truck bed. Sebab bila kita bawa barang ni, kita nak letak benda tu paling dekat dengan dia punya cap body lah, supaya balance tu lebih cantik. Kalau dia duduk kat belakang, kadang-kadang balance tu tak apa cantik, kenderaan akan berubah cara membawakan dia. Okay, panjang juga, ingatkan nak bagi pendek 10 minit juga. Tapi tak apa, kalau kawan-kawan suka tengok video ni, tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Dan juga tolong saya cuba capai 100,000 subscriber sampai hujung tahun ni. Tolong tekan butang subscribe dan butang loceng supaya dapat makluman bila kita buat video terbaru. Komandan Malaysia, kita jumpa lagi, insyaAllah.